Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pembacaan kitab hadis Sunan dan Jami' Tirmizi, yang mana kita telah baca sehari sebanyak 4 sesi. Mudah-mudahan menjadikan setiap daripada kita dengan sabdaan baginda Nabi SAW beroleh keberkatan dunia dan akhirat. Aminah. Amin adik. Okey, dah Nabi salam dah cukup. Okey. Saya minta sahabat-sahabat untuk sentiasa memperbanyakkan selawat setiap kali mendengar sabdaan Nabi SAW. Mudah-mudahan beroleh manfaat, rahmat dan juga kebaikan insya-Allah. Kita dah tiba pada bab yang ke-57. Betul kan 57? Bab yang ke-57, muka surat 178. Maka pada muka surat 178, Imam Tirmizi membawakan tajuk bab yang ke-57 berkenaan tentang solat. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, babu ma jaa fi salati khalfa as-saffi wahdah. Bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan solat di belakang saf sendirian. Apakah maksud solat di belakang saf bersendirian? Contohnya, kalaulah seseorang itu datang dan saf yang di hadapannya telah penuh, maka dia berdiri bersendirian. Maka apa yang patut dia buat? Maka dibawakan riwayat untuk perkara tersebut. Lihat kepada Arafah baris yang pertama, mazahibul a'immati fil qiyami khalfas saffi wahdah. Apakah pandangan para ulama fiqh berkenaan tentang berdiri sendirian di dalam saf? Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Malik menyebut makruh untuk berdiri bersendirian pada saf. Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu daripada pandangannya menyebut boleh batal solat kalaulah berdiri bersendirian di dalam saf. Jom kita lihat riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Tirmizi dalam perkara ini. Riwayat yang ke-229. Jika ada yang inginkan terjemahan, boleh ambil di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abul Ahwas an Husain an Hilal bin Yasaf qala akhadha Ziyad bin Abil Ja'd bi yadi. Maka kata Hilal bin Yasaf, Ziyad bin Abil Ja'ad telah memegang tanganku. Wa nahnu birraqqah, dan pada waktu itu kami berada di satu tempat yang bernama Raqqah. Faqama bi, maka beliau telah membawaku berdiri berjumpa ala syaikhin, dengan seorang syekh, seorang guru, yuqalu lahu, yang dikenali sebagai Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Wabisah bin Ma'bad. Maka Wabisah bin Ma'bad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Bani Asad, beliau berasal daripada Banu Asad. Faqala Ziyad, maka Ziyad pada waktu itu berkata, haddatsani hadza syekh, guru ini telah meriwayatkan hadis kepadaku, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, salla, yang menunaikan salat, khalfas saf, di belakang saf, wahdah, secara sendirian. Khalfas saf, belakang saf, maksudnya pada saf yang baru. Kalaulah seseorang itu dia menunaikan salat pada saf yang baru bersendirian, wa syekhu yasma', dalam keadaan syekh ini, guru ini, sahabat ini mendengar terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amarahu Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh orang tersebut an yu'ida salah, untuk ulang salat.
Dan disebab itu dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, pada salah satu pandangannya, kena ulang solat kalaulah solat bersendirian pada saf. Mazhab yang lain mengatakan tidak, cuma pada waktu itu ianya adalah makruh. Maka kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan di dalam bab ini ada hadis-hadis yang lebih kurang sama daripada Ali bin Syaiban, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis sahabat Nabi Wabisah yang kita baru baca tadi adalah hadis hasan. Wa qad kariha, dan sungguh mengatakan makruh sebahagian daripada ahli ilmu untuk seseorang solat sendirian di belakang saf. Wa qalu, dan mereka berkata, yu'idu, perlu ulang, idza shalla, apabila solat, khalfas safi, pada saf yang baru, wahdah, bersendirian. Dan inilah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Pada waktu itu kalau solat bersendirian, ulang balik solat. Wa qad qala qaumun min ahli ilmi, dan telah berkata sekumpulan daripada kalangan ahli ilmu, tujzi'uhu, memadai, mencukupi, idza shalla, apabila seseorang itu solat pada saf yang baru secara sendirian. Maksudnya tak perlu ulang. Walaupun ianya makruh, tetapi pada waktu itu tidak perlu ulang. Dan ianya adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak dan Asy-Syafi'i. Wa qad dhahaba qaumun min ahli al-Kufah, dan telah pergi, maksudnya telah memilih sekelompok daripada para ulama Kufah kepada hadis Wabisah bin Ma'bad juga. Mereka berkata, barang siapa yang solat pada saf yang baru sendirian, yu'iduh, perlu ulang. Dan mereka ini antaranya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Abi Layla dan Waqi'. Dan telah meriwayatkan hadis Husain dan telah meriwayatkan hadis Husain daripada Hilal bin Yasaf, ghairu wahid, lebih daripada seorang, seperti riwayat Abul Ahwas daripada Ziyad bin Abil Ja'ad daripada Wabisah radhiyallahu anhu. Dan pada hadis Husain, apa yang menunjukkan bahawa Hilal telah berjumpa dengan Wabisah. Fakhtalafa ahlul hadis, para ulama hadis bercanggah pendapat berkenaan ini. Adakah pada waktu itu perawi berjumpa ataupun tidak? Faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada para ulama hadis berkata, hadis Amr bin Murrah, hadis Amr bin Murrah daripada Hilal bin Yasaf, daripada Amr bin Rashid, daripada Wabisah. Ada Amr bin Rashid sebagai ganti di antara Hilal bin Yasaf dan juga di antara guru dia Wabisah. Maka ada penambahan perawi. Maka ada yang mengatakan asahu, riwayat yang ada penambahan perawi Amr bin Rashid itu lebih sahih. Wa qala ba'duhum, ada mengatakan hadis yang kita baru baca tadi, hadis Husain daripada Hilal bin Yasaf, daripada Ziyad bin Abil Ja'ad, daripada Wabisah bin Ma'bad lebih sahih. Berkata Imam Tirmizi, wa hadza indi, dan apa yang dibawakan dalam riwayat 229 tadi adalah lebih sahih daripada hadis Amr bin Murrah, di mana pada waktu itu ada perawi yang bernama Amr bin Rashid. Li'annahu, kerana sesungguhnya beliau telah meriwayatkan daripada min ghairi hadis, selain daripada hadis Hilal bin Yasaf, dan pada waktu itu tidak beliau sebutkan Amr bin Rashid, sebaliknya beliau menyebutkan Ziyad bin Abil Ja'ad daripada Wabisah bin Ma'bad. Jelas ke jelas? Maksudnya pada perawi yang kita baru baca tadi namanya Husain. Maka Husain punya riwayat, dia menukilkan gurunya Hilal bin Yasaf mengambil hadis daripada tabi'in yang bernama Ziyad bin Abil Ja'ad, kemudian sahabat Nabi Wabisah. Ini riwayat Husain. Tapi ada seorang lagi anak murid Hilal bin Yasaf yang namanya Amr bin Rashid, yang namanya adalah Amr bin Murrah. Amr bin Murrah dalam satunya riwayat ini, pada waktu itu dia menukar nama Ziyad bin Abil Ja'ad kepada Amr bin Rashid. Maka sebab itu walaupun ada ulama kata riwayat Amr bin Murrah yang ada nama perawi Amr bin Rashid itu lebih sahih, kata Imam Tirmizi tidak.
riwayat Husain adalah lebih sahih kerana Amr bin Murrah ini dia asyik bertukar. Kadangkala dia kata Hilal bin Yasaf guru dia ambil riwayat daripada Ziyad bin Ja'ad bin Abil Ja'ad, kadangkala ambil riwayat daripada Amr bin Rashid. Maka berubah. Maka yang lebih tepat adalah riwayat Husain. Jelas ke jelas? Okey. Riwayat 230. Ini adalah riwayat Amr bin Murrah yang menunjukkan pada waktu itu dia ambil riwayat daripada Ziyad bin Abil Ja'ad. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah. Amr bin Murrah. Dia ambil riwayat daripada siapa? Daripada Ziyad bin Abil Ja'ad, daripada Wabisah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah. Tapi kali ini Amr bin Murrah ambil daripada Hilal bin Yasaf, daripada Amr bin Rashid, daripada Wabisah bin Ma'bad. Maka riwayat yang lebih sahih adalah riwayat Husain yang kita baca tadi, kata Imam Tirmizi. Anna rajulan, sesungguhnya seseorang telah salat pada saf yang baru bersendirian. Fa'amarahu an-nabiyyu, maka Nabi SAW telah menyuruhnya ayyu'ida salah, untuk mengulangi salat. Berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Jarud berkata, aku telah mendengar Waqi' berkata, idza shalla ar-rajul, bila seseorang itu salat pada saf yang baru, wahdah, bersendirian, fa innahu yu'id, maka dia perlu mengulangkan balik salatnya. Maka di sini perbezaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu ulang, cuma pada waktu itu ianya adalah makruh. Okey. Maka bagaimana pada waktu itu nak tarik orang? Maka dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu tarik orang yang memahami fiqh. Kita tengok agak-agak siapa yang faham untuk teman kita pada saf yang berikutnya. Tarik pada waktu itu dengan ataupun dengan isyarah. Bab yang ke-58 berkenaan tentang kalaulah solat bersama seorang makmum, satu imam, satu makmum, maka nak berdiri dekat mana? Maka kata Imam Tirmizi, babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan ar-rajul, seseorang, yusalli, yang solat, wa ma'ahu rajul, dan dia ada seorang makmum. Maka makmum ni nak berdiri dekat belah mana? Kanan ke kiri ke belakang? Riwayat yang ke-233, 231. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Dawud bin Abdul Rahman al-Attar an Amr bin Dinar an Quraib bin Maula bin Abbas radhiyallahu anhu. Quraib maula, hamba yang Abdullah bin Abbas telah merdekakan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zat lailah, pada satu malam. Beliau telah solat tahajud bersama dengan Nabi, yang mana pada waktu itu beliau tumpang tidur dekat rumah makcik Nabi, rumah isteri Nabi yang merupakan makcik beliau. Siapa nama makcik Abdullah bin Abbas yang merupakan isteri Nabi? Maimunah binti siapa? Binti Harith. Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Maka dia solat bersama dengan Nabi pada solat tahajud. Fakumtu, maka kata Abdullah bin Abbas, maka pada awalnya aku telah berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah memegang kepalaku min warai, daripada arah belakang. Faja'alani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan aku an yaminihi, di bahagian kanan. Maka hadis ini nak menunjukkan pada waktu itu awalnya dia dekat kiri, Nabi letakkan dekat belah kanan. Maka lihat kepada Arafah, jumpa tak baris yang kedua, 4, 6, 8. Sini. Apa? Ya, sekejap je lagi 10 minit je. Okey. Allah. Okey. Assalamualaikum. Allah. Okey, baca hadis. Jumpa tak? Okey. Maka kata para ulama bahawa cara berdiri yang tepat adalah ayyakuna qadamal muqtadi, bahawa bahagian kaki makmum hizaa, pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebaris dengan imam. Maka ini salah satu pandangan, yang mana ini pun ada yang mengamalkan.
Pandangan yang kedua adalah yata'akhirul muqtadi bi syai'in, makmum dia akan ke belakang sedikit daripada imam, dan inilah yang menjadi amalan oleh kebanyakan para ulama. Walaupun sebelah kanan, tapi makmum akan belakang sedikit daripada imam, dan ada yang kata tidak, sebaris dan selari dengan imam. Jom kita lihat. Okey. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, wal amalu ala hadza, dan amalan perkara ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang selepas mereka berkata, idza kana ar-rajul, bila hanya ada seorang lelaki bersama dengan imam, yaqumu an yaminil imam, maka hendaklah seorang makmum tadi berdiri sebelah kanan imam. Tapi kalaulah ada dua makmum, nak berdiri kat mana? Adakah kiri kanan ataupun belakang? Jom kita lihat hadis dan riwayat. Bab yang ke-59, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan ar-rajul, seorang imam yusalli ma'ar rajulain, dia solat bersama dengan dua makmum. Maka kat mana imam perlu berdiri dan makmum perlu untuk berdiri? Riwayat 252. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Bundar Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Abi Adi qala anba'ana Ismail bin Muslim an al-Hasan an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza kunna thalatha, apabila kami bertiga, ay yataqaddamana ahaduna, salah seorang daripada kami yang menjadi imam hendaklah dia maju ke depan. Maka maksudnya imam ke depan, dua makmum dekat belakang. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan no Atiyah, no. Tolong ni dia main stand lah. Tolong. Atiyah, no, stand jangan. Nanti orang dalam live tu ingat ada gempa bumi bergegar-gegar. Okey. Ada hadis daripada Jabir bin Abdullah bin Abbas, minta maaf, mana tadi? Okey. Ada hadis daripada Jabir bin Samurah, hadis daripada Samurah bin Jundub, wa fil babi, minta maaf. Wa fil babi, dan dalam bab ini ada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud dan Jabir radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, wa hadithu Samurah, dan hadis Samurah yang kita baru dengar tadi adalah hadis yang gharib. Wal amalu ala hadza, dan amalan tentang perkara ini di sisi ahli ilmu, mereka berkata, idza kanu thalatha, apabila ada tiga orang, seorang imam dua makmum, qama rajulan, maka dua orang makmum tadi hendaklah berdiri belakang imam, bukannya kiri kanan imam. Riwayat yang ke-233, wa ruwiya an Ibn Mas'ud, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, annahu shalla bi Alqamah wal Aswad, beliau telah salat bersama dengan Alqamah dan Aswad. Fa aqama, maka Abdullah bin Mas'ud telah mendirikan salah seorang daripada mereka di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Wa rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah meriwayatkan bahawa ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka apakah jawapan perbuatan Abdullah bin Mas'ud? Dia meletakkan dua makmum di kiri kanan, bukannya pada waktu itu di belakang. Maka lihat kepada Arafah, 4 baris daripada bawah. Okey. Maka apakah pandangan berkenaan tentang riwayat Abdullah bin Mas'ud? Maka ada banyak pandangan. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat kepada baris yang last sekali, minta maaf. Fala'allahuma, maka kemungkinan Abdullah bin Mas'ud anggap itu sebagai rukhsah, maksudnya boleh, kelonggaran. Bahawa boleh juga untuk letak kat belakang, itu afdal. Dan boleh juga untuk meletakkan di kiri kanan. Itu antara jawapan yang diberikan, nak menunjukkan kepada rukhsah, nak menunjukkan kepada boleh walaupun berdiri di kiri dan kanan. Dan ianya ada riwayat juga seperti mana yang disebut bahawa idza qama ar-rajulu bis-salati fi sahra, bila ada seorang itu solat di tanah yang lapang dan bersamanya dua makmum, yaqumu ma'ahu malakan, bersamanya dua makmum daripada malaikat, ada kiri dan kanan.
dan juga pada waktu itu ada beberapa jawapan-jawapan yang lain. Namun riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi yang dia mendirikan dua makmumnya pada kiri dan kanan, kata Imam Tirmizi, waqad takallama, dan telah mendaifkan, telah membincangkan sebahagian daripada para muhaddisin berkenaan tentang perawi Ismail bin Muslim daripada sudut ingatannya yang lemah. Bab yang ke-60. Jelas ke jelas? Bab yang ke-60. Bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang seseorang yang solat dan bersamanya ada jemaah lelaki dan perempuan. Tadi seorang makmum, dua orang makmum. Sekarang ini kalaulah ada makmum lelaki dan perempuan, maka bagaimana cara nak susun saf? Riwayat yang ke-234. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaqul Ansari qala hadatsana Ma'dun qala hadatsana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jaddatahu, sesungguhnya makcik beliau, makcik Anas bin Malik yang bernama Mulaikah. Lihat kepada Sahara bagaimana Mulaikah ini adalah makcik kepada Anas, min janibil Nampak tak? Min janibil beliau adalah nenek, minta nenek kepada Abdullah, kepada Anas bin Malik daripada belah mak beliau. Maka Mulaikah telah menjemput Nabi SAW untuk lita'amin, untuk makanan, sana'athu, yang beliau telah buat sendiri. Fa'akala minhu, maka Nabi SAW telah datang makan. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, kumu, bangunlah, falnusalli bikum, maka kami akan mengimamkan kamu. Daripada sini juga kita nampak sunnah Nabi, Nabi suka untuk solat di rumah orang yang menjemput Nabi, supaya pada waktu itu Nabi boleh balas kebaikan mereka. Berkata Anas bin Malik, fakumtu, maka aku telah berdiri, ila hasirin lana, kepada tika milik kami, qadis wadda, yang telah menjadi hitam, mintu lima lubisa, kerana telah lama digunakan. Pada waktu itu pun dia keluarkan tika buruk dia yang telah hitam kerana telah lama digunakan. Fanadhatuhu, maka aku pun renjiskan air pada tika tersebut supaya pada waktu itu menjadi lembut dan pada waktu itu bersih digunakan. Faqama alaihi Rasulullah, maka Nabi SAW pun berdiri. Wa safaftu alaihi ana, dan aku membuat saf di belakang Nabi bersama dengan al-yatim. Siapakah al-yatim? Baca Sahara. Jumpa tak baris yang terakhir? Ada yang mengatakan yatim adalah adik kepada Anas bin Malik. Wakilah ada yang menyatakan nama asalnya adalah Dumairah, dan beliau adalah adik kepada Anas bin Malik. Maka aku telah membuat saf bersama dengan al-yatim di belakang Nabi. Maka maksudnya bagaimana saf kalau ada lelaki dan perempuan? Imam, belakangnya adalah makmum lelaki walaupun kanak-kanak. Wal ajuzu min waraina, dan wal ajuz, nenek kami, berada di belakang kami. Fasalla bina rak'atain, maka Nabi mensolatkan buat kami, menjadi imam untuk kami sebanyak 2 rakaat solat. Summan sarafa, kemudian Nabi SAW berlalu pergi, Nabi pulang. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas yang kita baru baca tadi adalah hadis yang sahih. Wal amalu alaihi, dan amalan berkenaan tentang perkara ini di sisi ahli ilmu. Qalu, mereka berkata, idza kana ma'al imam, apabila bersama dengan imam adanya kumpulan lelaki dan perempuan, qamar rajul, maka qamar rajul an yaminil imam. Maka ada yang mengatakan pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang lelaki akan berdiri di bahagian kanan imam, wal mar'atu khalfahuma, dan perempuan di belakang makmum lelaki. Wa qad tajja ba'dun nas, dan ada yang menjadikan dalil dengan hadis ini fi ijazati salah, pada boleh untuk salat idza kana ar-rajulu khalfa as-saffi wahdah, apabila ada lelaki yang salat bersendirian di saf yang baru. Tapi istilah tersebut tak tepat, sebab Anas bin Malik berdua dengan saudaranya yang bernama yatim. Waqalu, dan mereka berkata, inna sabiyya, kerana kanak-kanak, lam takun lahu salatun, salatnya tak dikira. Wa kana Anas khalfan Nabi wahdah, maka seolah-olah Anas bin Malik yang solat bersendirian di belakang Nabi dan yatim tak dikira. Maka itu istidlal yang kurang tepat.
Walaysal amru ala ma dhahabu ilaih. Imam Tirmizi menolak istidlal tersebut seraya berkata, dan bukanlah perkara seperti mana yang mereka katakan, kerana sesungguhnya Nabi SAW aqamahu, telah meletakkan Anas bin Malik bersama dengan al-yatim di belakang baginda. Falaula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil yatimi salatan lama aqama al-yatima ma'ahu. Kalaulah Nabi tidak menganggap yatim solatnya sebagai tidak diterima, maka nescaya Nabi tidak akan meletakkan Anas bin Malik bersama dengan yatim saudara Anas. Sebaliknya Nabi akan meletakkan Anas di sebelah kanan Nabi. Bererti sebenarnya istidlal tersebut, dalil tersebut tidak tepat. Riwayat 235, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Musa bin Anas, daripada Anas bin Malik, sesungguhnya beliau telah solat bersama dengan Nabi SAW, maka baginda telah meletakkan Anas bin Malik di sebelah kanan baginda. Wa fi hadzal hadis, dan pada hadis ini adanya dalalah dan petunjuk bahawa sesungguhnya Nabi SAW menunaikan salat sunat. Arada, Nabi ingin untuk mendatangkan keberkatan pada keluarga tersebut yang telah menjamu Nabi SAW. Kemudian pada bab yang seterusnya, Imam Tirmizi membawakan tajuk, siapakah yang paling layak untuk menjadi imam. Yang ini insya-Allah kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi jam 8.30 nanti. Tak akan ada hayati Quran untuk hari ini sebab ada beberapa perkara yang perlu saya selesaikan. Kita jumpa jam 9 suku nanti insya-Allah di dalam pembacaan kita hadis Jami' Tirmizi.